Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi kita hari ini dalam channel Kebun Dalam Pasu. Hari ini saya nak share satu video mengenai pokok nanas saya yang saya tanam dalam polybag. Pokok nanas saya ni alhamdulillah dah mengeluarkan buah lah, sebanyak 5 biji lah. Jadi buah yang keluar tu tidak keluar secara serentak. Okey, hari ini saya tak nak bahas pasal hormon pembuahan. Jadi hari ini saya nak bahas pasal pembajaan. Okey, pada video yang sebelum pada ni saya ada tunjuk macam mana cara kita nak meletak baja dengan sistem poket atau letak korek lubang dan letak baja. Dan satu lagi sistem baja cair yang kita buat baja cair dan kita siram. Jadi untuk baja cair ini tak akan jadi masalah lah sebab kita akan pakai alat penyiram. Tapi untuk sistem poket apabila pokok nanas kita dah besar macam ni, jadi akan menjadi satu masalah untuk kita meletak baja. Jadi hari ni saya fikir macam mana cara nak mudahkan urusan pembajaan. Jadi saya cuba buat DIY alat untuk letak baja pokok nanas. Okey, jom sahabat-sahabat, saya akan tunjuk macam mana cara nak buat dia. Okey sahabat-sahabat, ini antara bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat alat untuk meletak baja. Ini kita boleh guna barang sekitar bahagian rumah kita lah. Contoh macam botol terpakai, dan batang pipe ni kita ambil yang pipe air rumah tu. Kalau tak ada, kita boleh beli kat DIY yang dah jual dalam 1 meter pun ada. Ataupun pergi dekat hardware, minta beli lebih kurang dalam 1 meter ataupun 2 meter untuk kita buat pipe yang kecil lah. Pipe yang kecil yang lebih kurang boleh masuk botol air ni. Jadi cara dia mudah saja. Saya akan tunjuk cara dia macam mana kita nak buat alat untuk meletak baja. Kalau sahabat-sahabat ada gam ataupun yang orang pakai buat gam bunga tu yang pakai elektrik panas tu, sahabat-sahabat boleh juga. Sebab saya tak ada, saya guna selotip saja. Ini pun tak kisahlah, janji pipe tu tak tertanggal. Okay, sahabat-sahabat, kenapa saya ambil batang kayu dan paku ni? Ini supaya kita senang untuk memegang batang pipe lah semasa kita nak memotong. Kalau sahabat-sahabat tak ada, boleh pegang pakai tangan saja pun boleh. Sebab saya tak nak benda tu menyusahkan saya, jadi saya buat paku lah. Okay, cara dia, okay, batang pipe kita letakkan kat sini. Okay, paku dia kiri kanan. Dia apabila kita nak memotong, jadi batang ni tak akan bergoyang lah. Itu tujuan dia, kayu dengan paku.
Oke, sahabat-sahabat, pipe ni saya potong runcing. Macam ni biar selagi lagi runcing lagi bagus. Jadi kenapa saya gunakan gergaji besi? Kenapa saya tak gunakan pisau ataupun gergaji biasa? Jadi gergaji besi ni senang, dia tak melompat-lompat macam gergaji biasa. Jadi kalau kita guna cutter ataupun guna pisau, janji dia susah nak jadi serong macam ni lah. Jadi itu tujuan saya guna gergaji besi lah. Okey sahabat-sahabat, saya akan tunjukkan langkah yang seterusnya. Okey, bahagian yang kita potong ni kita bersih dulu bahagian sisa-sisa dia ni supaya dia nampak kemas, supaya kita bila kita nak pakai nanti dia tak akan patah lah bahagian hujung ni. Kita kena bersihkan bahagian hujung ni dulu. Okey, semua sudah bersih dan saya akan potong ikut sukatan yang kita mau. Jadi kalau macam sahabat-sahabat nak panjang, sahabat boleh akan potong panjang. Kalau nak pendek, boleh potong pendek. Ikut kesesuaian sahabat-sahabat lah. Kita dah potong, ini pun kita dah bersih. Ini semua dah potong, dah bersih. Jadi kita akan buat yang seterusnya lah. Okey, di bahagian ujung ni, kita akan belah ataupun kita akan gunting dia bagi dia kembang. Okey, sekarang kita akan ambil botol air terpakai. Kalau ada apa-apa botol pun tak apalah, janji dia nak kena sama saiz dengan pipe. Tak kisahlah botol apa pun, janji sama saiz dengan pipe lah, supaya dia masuk dia tak longgar lah. Cari yang betul-betul sama saiz dengan dia. Di botol ni kita akan potong macam ni. Apa tujuan dia nanti saya akan terangkan. Untuk pipe saya ni saya potong lebih kurang dalam 1 meter panjang dia. Kemudian kita akan masuk ke sini. Masukkan bahagian ujung ni. Kira bahagian ujung ni kita akan potong. Kalau sahabat-sahabat tak nak potong, nanti boleh letak gam pun boleh. Ke sini kita akan gunting lah. Kita gunting.
Okay, apa tujuan dia saya gunting ni? Apabila saya gunting, pipe ni akan jadi besar dan dia tak akan boleh tercabut. Sebab bahagian depan tu dah kembang. Bila bahagian depan, pipe ni tak akan tercabut lah. Jadi kalau sahabat-sahabat tak nak gunting, sahabat-sahabat boleh letak gam lah. Pastikan bahagian dalam tu rata. Apabila dah rata, saya akan gunakan tape untuk membalut supaya dia tak tanggal lah. Kalau ada gam, boleh letak gam. Jadi saya tak ada gam, jadi saya akan balut dengan black tape lah. Ini wire tape untuk elektrik punya. Jangan pakai yang masking tape, sebab itu kertas. Nanti kalau kena air nanti dia kembang lah. Ini beli yang orang guna untuk wiring ya, untuk balut supaya tak tanggal. Okey, dah siap. Benda simple, mudah dan jimat wang lah. Okey, cara penggunaan dia saya akan tunjuk macam mana cara untuk kita memudahkan cara pembajaan. Okey, sahabat-sahabat, saya akan peragakan dekat pokok jambu saya ni. Jadi saya akan tunjukkan macam mana nak letak baja pokok ni dengan cara sistem poket. Saya akan buat 4 poket untuk pokok jambu saya ni. Hari ni saya cuma nak peragakan. Kebiasaan saya akan korek keliling. Tapi untuk hari ni saya akan buat poket lah, untuk dengan alat yang saya buat ni, yang DIY untuk memudahkan pembajaan. Tapi khususnya untuk pokok nenas lah. Yang ni memang sesuai untuk pokok nenas. Okey, cara kerja dia memang cukup mudah. Kita ambil alat yang kita buat tadi. Okey, bahagian lubang ni mesti ke dalam pasu, ke tepi pasu. Okey, letak macam ni. Letak macam ni, tekan sikit dan kita umpil dia. Biarkan sekejap. Kita ambil baja. Ini baja kita. Jadi untuk 4 lubang saya lebih kurang macam ni lah. Saya akan buat sikit-sikit. Sepatutnya kita akan letak 1 sudu makan. Tapi sebab saya akan buat 4 lubang, jadi saya akan letak kurangkan lah. Cara dia cuma masukkan dalam ni. Masukkan dalam ni. Kita akan tengok bahagian bawah. Okey, dalam tu dah ada baja. Jadi kita tutup saja. Okey, sahabat-sahabat, kenapa kita buat bahagian ni meruncing? Ada tujuan dia, apabila kita cucuk dalam pasu kita, lebih kurang dalam 50 cm, kita akan umpil dia, jadi tanah dia tak akan melekat kat dalam ni. Kalau kita tak potong meruncing, jadi kalau kita cucuk dalam tanah, jadi tanah tu akan tersumbat. Jadi baja tu tak akan turun. Ini tujuan dia kenapa kita buat meruncing. Dia sahabat-sahabat untuk dalam pasu, biasa saya akan letak 4 poket lah. Tapi untuk dalam polybag, biasa saya akan letak 2 saja. Sebab polybag ni dia kecil, jadi cukup 2 ataupun 3. Jadi untuk hari ni saya peragakan 2 poket saja.
pakai dengan daun yang banyak sebegini, memenuhi setiap polybag. Mana mungkin boleh kita masuk kita punya tangan untuk mengorek lubang semata-mata nak letak baja. Jadi dengan adanya alat yang saya buat ni, insyaAllah dapat memudahkan saya untuk meletak baja lah. Kepada sahabat-sahabat yang nak cuba buat, boleh. Sebab benda ni cukup senang dan jimat. Modal lebih kurang tak sampai RM10 lah sangat. Jadi dengan ada alat ni dapat memudahkan kerja kita lah. Okay, alat ni kita boleh guna juga dekat pokok terung ke, pokok cili ke, pokok jagung ke yang kita tanam di atas batas lah. Jadi kalau kita nak letak baja sistem poket, jadi alat ni boleh kita pakai lah. Jadi apabila guna alat ni tak perlu kita nak membongkok lah untuk kita meletak baja. Jadi mengurangkan risiko sakit belakang lah. Okey sahabat-sahabat, saya rasa cukup setakat ni video saya untuk hari ni. Saya berharap dengan video yang saya tunjulkan tadi dapat memberi kesenangan dan kemudahan pada sahabat-sahabat yang berkebun, khususnya pokok nenas yang tanam dalam pasu ataupun dalam polybag lah. Kalau kita tak nak buat baja larut, jadi kita boleh guna sistem tabur ataupun sistem poket lah. Jadi kalau sistem tabur memadamkan daun dia dah penuh, jadi akan menjadi satu kesusahan. Jadi dengan ada alat yang saya buat ni, insyaAllah dapat memudahkan sahabat-sahabat yang berkebun khususnya dalam pasu. Okey sahabat-sahabat, apa-apa pun jangan lupa share dan like, subscribe. Semoga video ni dapat memberi manfaat kepada sahabat-sahabat semua. Pada yang dah share, like, saya ucapkan banyak terima kasih. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.